Assalamualaikum, jumpa lagi di siri Buah Pinggang seterusnya, episod yang ke-8. Kali ini saya bawa isu mitos gemuk air. Ya. Saya rasa banyak kali jugalah saya ataupun kami, rakan-rakan Twitter saya dari Mac Tweet My, banyak kali kupas ya mitos ini. Dan entah bilalah ya dapat dihapuskan terus sebab ramai orang kata bila dia gemuk dia salahkan itu adalah gemuk air. Jadi saya nak kupas di sini benda tu sebenarnya tidak wujud ya. Dan sebenarnya istilah tu tak wujud kan. Biasanya kalau anda gemuk tu anda gemuk lah janganlah sekali-kali anda salahkan air pula ya. Jadi kita nak kupas di sini. Kalau kefahaman anda mungkin ada dua kefahaman. Gemuk air mungkin anda fikirkan anda orang kata ada water retention ataupun anda berlebihan air dalam badan. Sebab tu anda kata anda gemuk air. Sebenarnya kalau anda tu sihat, anda tak akan dapat ataupun anda tidak akan ada air berlebihan terkumpul dalam badan. Yang itu tak betul ya. Jadi kalau dalam perubatan, biasanya kalau air itu tidak dapat dikeluarkan daripada badan anda, maknanya badan anda terlebih air, anda ada masalah kesihatan, anda ada masalah penyakit ya. Masalah kesihatan, masalah penyakit lah ya. Dan biasanya jika anda lihat tweet-tweet saya punya pengerusi Mac Tweet My di sini, banyak dia kupas di sini mengatakan water retention ataupun air yang berlebihan yang dalam badan yang tak dapat keluar dari badan sebenarnya adalah masalah penyakit ataupun ada patologi ya. Kita kena faham sebenarnya kalau kita badan itu berat tu ada berlebihan air, maknanya ada masalah di dalam diri anda. Ini adalah sebab-sebab antaranya sama ada buah pinggang anda rosak, tak dapat mengeluarkan air yang berlebihan, maknanya anda tu terkumpul air dalam badan anda. Sama ada anda ada masalah seperti jantung, anda tak dapat nak pump isi volume darah kita ataupun dengan cara betul, jadi dia terkumpul dalam badan, dan ataupun anda ada masalah-masalah yang lain ya. Dan bila macam itu, anda tidak dapat mengeluarkan air daripada badan anda. Tapi jika organ-organ anda berfungsi, bukan anda berair, so tak ada isu berair itu sebenarnya. Jadi anda jangan sewenang-wenangnya menggunakan istilah gemuk air. Gemuk air itu tidak wujud ya. Jangan salah faham di situ. Lagi satu, yang isu kedua pula yang banyak saya tengok, bila kita perut pula. Dia kata seseorang tu perut buncit, dia katanya dia gemuk air. Jadi sebenarnya itu pun tidak ya. Kalau kecuali anda ada berpenyakit, maknanya anda ada air berlebihan dalam perut yang kita boleh panggil ascites ya. Dan ada pula yang cakap pula minum air sejuk bagi pula perut tu buncit. Ni semua mitos ya, jangan percayalah ya. Tiadalah kena-mena air ke ais ke yang anda minum jadi perut buncit. Itu tak wujud. Dan kalau biasanya perut tu buncit, biasanya lemak lah. Kecuali anda ada penyakit, iaitu dari segi air yang di dalam rongga peritoneum. Kita panggil peritoneum cavity di sini. Jadi bila anda ada air di situ, maknanya kemungkinan anda berpenyakit. Antara penyakit anda adalah beberapa benda. Satu adalah penyakit kronik hati. Maknanya hati anda rosak. Bila hati anda rosak, macam-macam sebab ya. Sama ada kuman hepatitis B, hepatitis C, sama ada anda ada masalah fatty liver ya. Antara penyebab rosaknya hati anda ialah ada yang ambil produk-produk pun merosakkan hati ya. Yang ini bukan mungkin dia akan boleh menyebabkan hati air itu terkeluar dalam rongga perut ni, dan air itu perut tu akan buncit ya, kita panggil ascites ya. Dan juga kalau anda ada kanser di dalam perut anda, dia akan also ada air berlebihan di situ. Lepas tu ada lagi beberapa sebab yang anda punya air banyak dalam tu yang tak sepatutnya ada di situ adalah seperti macam lemah jantung. Kalau jantung tak boleh pump,
dengan betul. Jadi air tu dapat mengalir balik ke jantung. Jadi dia tu kumpul dalam perut. Ya, kita punya venous return tu ada masalah. Maknanya air tak boleh naik ke jantung. Jadi dia kumpul di situ. Itu yang keduanya. Yang lain pula ada penyakit nama nephrotic syndrome ya. Yang ini berkenaan dengan buah pinggang. Urin anda mengeluarkan banyak sangat protein. Jadi protein dalam badan anda sangat kurang. Bila salur darah dalam salur biasa anda dapat menahan kandungan di dalam salur darah tersebut. Jadi kandungan tu akan beresap keluar daripada salur darah dan duduk bawah kulit ya, ataupun duduk di rongga-rongga yang tidak sepatutnya, seperti di rongga perut ataupun rongga paru-paru dan sebagainya. Jadi yang itu pun boleh menyebabkan perut anda buncit atau penghasilan ascites ya. Dan beberapa lagi penyebab ya yang menyebabkan anda ada ascites ni, macam mungkin usus anda ada bocor, ataupun usus anda ada inflamasi, jarang berlaku tapi boleh berlaku, ataupun anda ada masalah pankreas atau anda ada masalah ovary. Anda kalau untuk para wanita mungkin ada masalah, takut ada masalah ovary, iaitu barah ke. Ada juga penyakit lain seperti hypothyroid atau thyroid anda sangat tidak aktif, juga boleh menyebabkan air terkumpul di situ. Jadi bila anda punya perut bengkak macam itu, doktor kebiasaannya bila anda pergi, dia akan periksa ya, betulkah ada air dalam perut. Jika ada air dalam perut dengan banyak, jadi dia akan keluarkan air itu sedikit untuk keselesaan jika anda perlu, dan seterusnya dia akan hantar sampel untuk periksa apakah penyebabnya. Kadang-kadang bukan senang nak cari penyebab, mengambil masa yang lama juga, sebab kadang-kadang penyebab tu apa orang kata, duduk dalam, tak nampak lah. Saya bagi contoh, anda mungkin ada barah ke apa ke, mungkin sukar nak cari punca barah tersebut. Jadi ada beberapa ujian bergantung kepada apa yang kita lihat. Ada beberapa ujian yang perlu kita buat, seperti lepas kita ambil sampel tu, betul kita periksa. Kalau kita perlukan buat scan, tengok hati, ataupun perlu kalau perempuan mungkin kena periksa pakar puan, tengok ada masalah ovary ke dan sebagainya. Ujian darah, ujian kencing. Jika anda ada masalah yang nephrotic syndrome tadi, maknanya kadar protein keluar dari buah pinggang sangat banyak. Lepas tu anda akan dalam darah anda kandungan protein anda sangat rendah, dan anda kemungkinan besar perlu ambil tisu buah pinggang untuk memastikan sebab apa anda ada radang buah pinggang, ataupun sebab apa penyebab anda mengeluarkan protein yang banyak daripada buah pinggang. Dan beberapa lagi ujian yang diperlukan bergantung kepada keadaan anda semasa diperiksa doktor. Jadi secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, gemuk air itu sebenarnya tak wujud. Ya, kalau anda gemuklah. Ya, tapi yang pentingnya bila anda nak kurus, ialah gemuk tu, ialah orang kata gemuk tu awesome, gemuk is awesome ya. Saya tak cakap gemuk tu tidak bermasalah. Ya, gemuk tu bermasalah ya, kerana dia akan berisiko untuk anda mendapat penyakit. Dan kita sebagai nak gaya hidup sihat, kita kena maintain antara salah satu faktornya, kita kena jaga kita punya berat badan, maintain dengan BMI yang ideal ya, antara 18 hingga 23. Jadi kalau kita maintain, insyaAllah okey. Tapi bila anda berat dah berlebihan, saya rasa elok anda kalau nak praktikkan gaya hidup sihat, memang sudah masanya ya. Tidak kira masa anda boleh bermula bila-bila, tapi tidak semestinya anda perlu makan produk untuk kuruskan terus. Ya, tidak. Maksud dia ada cara-cara untuk kurus dengan sihat. Ya, tidak semestinya anda terus kena ambil produk. Yang itu lagi bermasalah saya tengok. Bila anda terlampau percayakan produk-produk di luar sana, anda dapat risiko kesan sampingan. Baru-baru ni pun banyak sangat orang tanya saya di media sosial lah, detox lah, produk kurus lah. Saya rasa dah banyak kali juga saya cakap, kalau produk kurus, produk detox itu tidak betul ya. Anda tak boleh ada, orang kata, jalan yang singkat untuk menguruskan badan ya. Anda perlu, there's no shortcut. Anda perlu buat dengan secara gaya hidup sihat. Makan tu praktikan suku-suku separuh ya.
Ini saranan Kementerian Kesihatan. Jika anda nak, banyak juga orang tanya saya diet-diet lain. Jika anda nak buat diet lain, saya sarankan anda bertanya kepada doktor yang merawat ataupun doktor yang memantau, ya, sebab adakah anda sesuai untuk buat diet-diet tersebut, ya. Tapi dari segi Kementerian Kesihatan, kita sarankan diet suku-suku separuh dan agak praktikkan gaya hidup sihat. Ya, selalulah bersenam, ya, 50 minit, 30 minit 5 kali seminggu ataupun 150 minit seminggu. Kalau anda dah lebih kuat, mungkin anda nak tambahkan sikit, jadi anda punya metabolisme badan dah lebih baik, dan ialah anda boleh naikkan anda punya stamina tu dengan naikkan intensity ataupun anda punya senaman tu dengan lebih lama, dengan lebih kuat, orang kata intensif, ya. Jadi dengan cara itu anda boleh hilang berat badan, insyaAllah, ya. Tapi bukan dengan cara ambil produk, ya. Produk kurus ke, produk jamu ke untuk kurus, itu semua tak wujud. Sebab kalau ada produk yang kata mujarab untuk menguruskan berat badan, kebiasaannya ada bahan terlarang. Terutama yang banyak dah dilihat sebelum ni adalah produk yang mengandungi sibutramine, ya. Mula-mula dia hantar ke Kementerian Kesihatan, dia test tak ada apa-apa. Lepas tu mungkin lepas tu saya tak pasti, dia tahu, dan bila kita test balik dia ada bahan-bahan terlarang. Sebab kami sebagai para doktor, kita tahu kalau anda kurus badan dengan cara ambil produk, biasanya dia ada bahan terlarang lah. Jangan anda percaya di situ, ya. Dan cara yang dia orang kuruskan badan terlampau cepat, ya. Yang cara sihat adalah hanya 2 hingga 3 kilogram seminggu. Itu pun kalau dah sampai satu tahap mungkin agak sukar untuk turunkan lagi, ya. Jadi itu adalah kaedah ataupun adalah skala yang sihat sebenarnya. Lebih-lebih daripada itu memang dah tak sihat lah, ya. Dan juga jangan merokok, ya. Sentiasa jauhkan diri dari perokok juga. Itu antara gaya-gaya hidup yang sihat kalau anda nak betul-betul sihat, ya. Jadi secara kesimpulannya di sini, gemuk air itu tidak wujud. Kalau anda rasa anda berlebihan air, sama ada di perut ataupun dari segi keseluruhan badan anda ada water retention, anda tak dapat mengeluarkan air dalam badan anda, itu bermaksud anda berpenyakit. Jadi elok anda jangan sebutlah gemuk air, sebab kalau anda cakap anda gemuk air, anda ada penyakit. Kalau tidak, gemuk air itu untuk orang sihat memang tidak wujud. Jadi saya berhenti di sini dahulu untuk episod kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Harap-harap teruslah subscribe channel saya ini untuk menantikan video-video saya yang akan datang, insyaAllah, ya. Jangan teruskan memberi cadangan di bawah. Saya belum lagi beri saya punya hadiah. Saya nak bagi buku Perang Melawan Mitos kerana mungkin kekangan masa juga, dan saya belum memilih pemenang. Tapi insyaAllah saya akan pilih. Jadi anda teruslah untuk memberi saranan apa lagi video yang anda nak, dan bila saya pilih video tersebut, insyaAllah saya akan hantar hadiah tersebut kepada anda. Dengan itu, terima kasih banyak sekali lagi kerana mendengar. Assalamualaikum.